Baik. Tadi belajar apa tadi? Zikir. Okey nah. Syekh Naim kata tu sempurna, lagu zikir dia tak ada sikit. Kita pun tak kerti. Zikir yang mana memberi kesan yang dibuat nazam oleh ulama seperti apa yang disebut tadi, iaitu zikir munajat yang dibuat oleh Imam Syafi'i yang menjadi kontroversi bagi orang Wahabi. Ni dia macam hantu. Kalau bagi orang Wahabi ni dia macam hantu zikir tu. Takut. Nah, dan mereka mengatakan itu bid'ah. Dan dia menyifatkan bahawasanya Imam Syafi'i tak cerdik. Sebab dia kata syurga pun tak mau, neraka pun tak mau, nak hidup mana. Mereka ni dah tak reti. Kita nak kata apa ayat lebih tu. Tak faham. Kalam orang tu nak kok mana kan. Dalam apa syair yang dia sebut tadi apa? Ilahi las tulil firdausi alam wala aqwa ala nari jahimi fahabali taubatan wafir dhunubi فإنك غافر الذنب عظيم. Dia tak boleh cepat, dia tak boleh kalut. Sebab hari ni kita nak main hati. Nah, tiba-tiba air mata akan mengalir.
Apa kata Imam Syafi'i? Tak masuk kita lagi, tak mukadimah itu. No? Apa kata Imam Syafi'i? Ilahi, Tuhanku. Lastu lil firdausi ahla. Aku tidak layak untuk masuk surgamu. Maknanya, aku bukan ahli untuk surgamu. Tak layak untuk aku nak masuk surgamu. Namun begitu, wala aqwa. Aku tidak kuat. Aku tidak mampu. Nah, untuk nak menanggung seksaan nerakamu. Kata Wahabi, pelik Syafi'i ni syurga tak mau, neraka apa tak mau. Kata bongok kan marah. No. Imam Syafi'i itu dia tawadhu'. Tara dia pun dia duk rasa tak layak lagi nak masuk syurga Tuhan. Yang kita bangun tahajud setahun sekali tu pun anjuran masjid. Duk rasa syurga pindah dah. Nah. Tu kita hak bangun tahajud setahun sekali duk rasa syurga pindah dah. Wahai Wahabi, kena faham. Tu kalam orang rendah diri tak macam hampa bercakap sombong. No? Dia kata apa? Dulu saya duk bawa juga lagu ni masa duk sekolah dulu. Bila tahu kata sesat bid'ah, saya tinggal terus sesat. La haula wala quwata illa billah. Dia berkata sesat. Nah. Maka bila kata tak layak untuk masuk syurga dengan rasa berendah dirinya dan tak mampu untuk tahan neraka, sebab kita tak tahu betul ke kita masuk syurga. Betul ke kita jadi ahli syurga, tak tahu. Jadi Imam Syafi'i rendah diri dia walaupun dia ni imam mujtahid mutlak. Nah, bagi tuan bagi mazhab. Walaupun begitu dia tetap rasa tak selamat. No. Bagaimana rasa tidak selamat itu pernah berlaku pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Bila Nabi cerita bahawasanya orang yang terakhir akan keluar daripada neraka namanya Hannan. Apa kata Sayyidina Umar? Mudah-mudahan Hannan itu aku. Dia tak kata dia tak akan masuk neraka, masuk syurga tu, syurga firdaus. Dah. Walaupun Nabi kata puak-puak ni masuk syurga ni, tapi dia rasa diri dia. Nah, Nabi cerita orang yang terakhir keluar nama dia Hannan. Mudah-mudahan kata Sayyidina Umar, Hannan itu aku. Pasal apa orang tanya dia? Paling-paling tidak keluar juga daripada neraka. Paling-paling tidak masuk juga syurga. Daripada tak masuk langsung. Daripada tak keluar langsung daripada neraka. Tu orang cerdik, orang pintar. Orang cakap lagu tu. Nah. Boleh bangun tahajud sehari dia pun firdaus. Tu. Nah, khayalan tu. No? Ni ulama-ulama harus sebenar kipas bagi kau ustaz panas. Ustaz lagi panas. Okey. Okey, no. Baik. Dah Syekh Naim dia tak mau kipas kan. Ustaz tak boleh. Baik. Bila begitu, sedangkan kalau kita tengok Sayyidina Umar ni termasuk di dalam asyaratul al-mubashshiruna bil jannah. 10 orang yang dijanjikan dengan syurga. Atas dunia lagi dah janji tu. Atas dunia dah ada. Tapi masih lagi rasa takut dia kepada Allah yang menyebabkan dia bercakap lagu itu. Maka Imam Syafi'i, orang yang sangat wara', orang yang sangat
kita kata sangat-sangat tawaduk, sangat-sangat rendah diri, maka dia buat pengakuan di hadapan Allah. Bukan dia tak mau syurga. Rasa tak layak dengan amalan yang dia buat, tak layak dengan keadaan dia ni, duk setara ni rasa tak layak lagi untuk nak milik syurga Allah. Begitu mahal syurga Allah. Bukan tak mau masuk syurga. Cakap berlapik. Nah, dia berlapik sama orang cakap. Nah, dia pakai lepas macam tak ada penapis apa ni, payah. Nah, maka dia kata aku tak layak untuk masuk syurga. Bukan dia tak mau. Dia rasa diri dia rendahnya dia di hadapan Allah, sehingga dia rasa dia dengan amalan dia, dengan perbuatan dia, dengan keadaan dia, rasa macam tak layak untuk masuk syurga. Bukan dia tak mau syurga. Dia reti. Tak faham waktu duduk bahasa cerdik. Dan dalam masa yang sama dia rasa aku tak mampu untuk nak menanggung seksaan api neraka. No? Lepas tu fahabali taubatan wafir dhunubi, berilah kepadaku ya Allah, berilah kepadaku ya Allah kesempatan untuk taubat sebagai taubat nasuha. Waghfir dhunubi, dan ampunlah ya Allah dosa-dosaku. Ampunlah dosa-dosaku. Tahu Imam Syafi'i minta ampun dosa. Kita ni dosa masuk kuk mata, duk tengok ni pun banyak mana dah. Dosa telinga lagi, dosa lidah lagi, dosa tangan lagi, kaki lagi, apa segala. Tu pun rasa tak berdosa. Imam Syafi'i orang yang cukup-cukup jaga daripada buat salah. Rasa sangat-sangat berdosa. Kita yang berdosa rasa tak berdosa. Hebatlah. Fa innaka ghafirudz dzambi azimi, sesungguhnya engkaulah yang mengampuni dosa yang besar. Allah. Nah, apa sambungan dia? Dhunubi min li'adadir rimali. Dia kata dhunubi misli adadir rimali, dosa-dosa yang banyaknya seumpama pasir-pasir di pantaian, di tepi pantai. Maka kalau Allah tidak mengampun dia, habis. Tu Imam Syafi'i tak macam kita belagak tak tentu pasal. No, elok dah tu. Balik pergi bawa dalam selepas pada solat tahajud, zikir munajat, jangan kalut. Jangan kalut. Kena bawa, nak bagi rasa sampai hati, kena buat. Jangan terlalu slow, jangan terlalu darah. Ambil suara tengah insya-Allah. Zikir munajat ada tak? Ada zikir munajat tu ada. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. إلى الله
bertaubat kepada Allah, aku kembali kepada Allah. Wa nadimna, dan kami menyesal, ala ma fa'alna, atas apa yang telah kami lakukan. No? Boleh no? Lepas ni ngaji lain pula. Cuma nak sambung sikit dah tadi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan pengajian, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengajian kita Ad-Durrus Samin pada halaman yang ke-9 baris yang ke-15. Tepat dia? Maka tiada tasawuf situ. Tengok baru ni dia kata apa? Maka yang dikehendaki daripada hukum yang tiga ini, dikehendaki dengan hukum yang tiga, hukum akal, hukum adat, hukum syarak tu. Hukum mana yang kita nak guna di sini? Iaitu hukum akal jua. Hukum akal sahaja. Pada ilmu usuluddin, pada bicara usuluddin nak kepada hukum akal. Baik. Maka tiada tasawur, tiada tergambarlah pada akal kita hukum syarak padanya pada ilmu usuluddin tu. Patu hukum syarak nak tak mana? Kalau dalam bab ni pun satu tempat kita nak guna dia, iaitu nak tahu apa hukum belajar ilmu usuluddin. Kita ambil satu tu iaitu apa hukum belajar ilmu usuluddin? Wajib. Apa hukum tinggal belajar usuluddin? Haram. Tu kita nak guna hukum syarak untuk mengetahui hukum. Itu sahaja. Faham? Maka hukum syarak tepat dia, kalau kita nak belajar banyak hukum syarak, kena tengok dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh. Maka nak belajar usuluddin pakai hukum akal. Hukum akal sahaja. Bila kata hukum akal saja, maka tiada tasawur, tidak tergambarlah hukum syarak padanya pada ilmu usuluddin. Sebab apa? Kerana hukum akal ini dihukum bagi zat Tuhan. Kita nak guna untuk nak hukum pada zat Allah Subhanahu wa taala.
dihukum bagi zat Tuhan kita. Mana misal dia? Seperti kita kata wajib bagi Allah Ta'ala. Nah, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Nah, bila kata wajib tu? Apabila kita hukumkan. Nah, hukumkan kudrat, kita hukumkan wujud. Nah, kita hukumkan wujud di atas sifat kudrat tu pada Allah Ta'ala. Nah, bila kita hukum dengan wujud, hukum dengan sungguh, maka dia akan jadi wajib. Nah, tu wajib kita kata bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kudrah. Itu akal. Sebab apa kita kata wajib? Sebab kita hukumkan dia dengan wujub. Kudrat Allah Ta'ala itu kita hukum dengan wujub. Bila kita hukum dengan wujub, maka jadilah wajib. Bagaimana kita bicara baru ni? Nah, di antara rukun bagi hukum akal baru ni ada berapa? Ada berapa? Jangan tengok. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, hukum. Yang kedua, hakim. Yang ketiga, mahkumun bih. Yang keempat, mahkumun alaih. Nah, ingat elok-elok waktu tu. Nak cara usuluddin, kena faham waktu. Kena ada hukum, wujub, istihalah, jawaz. Kena ada hakim. Siapa yang menghukum tu? Akal. Apa yang kita nak hukum? Tengoklah. Benda apa kita nak hukum, itu orang panggil mahkumun bih. Bila sudah hukum, orang panggil mahkumun alaih. Maka mahkumun alaih dia tulis 3 keputusan. Hukum dengan wujub, orang panggil wajib. Hukum dengan istihalah, orang panggil mustahil. Hukum dengan jawaz, orang panggil jaiz. Maka sifat kudrat Allah ni kita hukum dengan wujub, lalu kita panggil wajib. Tu dia. Bagi masuk hukum akal itu. Nah, bagi masuk. Bagi sebati dalam hati kita. Nah, tu dia. Baik. Maka arti wajib bagi Allah bersifat dengan kudrat tu. Macam mana kata wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat? Apa artinya? Nah, lagu mana? Wajib akli orang panggil. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu orang panggil wajib akli jua. Wajib pada akal sahaja. Nah, hanya jua hanya tambah hanya. Nah, hanyalah boleh. Nah, tu. Wajib akal jua. Iaitu apa makna wajib akal? Barang yang tiada tasawur, tidak tergambar pada akal adamnya. Itu takrif wajib akal. Tanda buh garis ke dia. Nah, itu takrif dia. Apa dia wajib akal? Barang yang tiada tasawur, tidak tergambar pada akal adamnya, nak kata tak ada. Iaitu barang yang tak tergambar, nak kata tak ada. Dan barang yang tak tergambar, nak kata bohong. Barang yang tak tergambar nak kata bohong, dan barang yang tak tergambar nak kata tak ada. Itu wajib akal. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Itu hukum akal. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Barang yang tak tergambar pada akal
hafal matan tak apalah, dia ingat lah. No? Dia ingat. Apa makna wajib? Wajib apa dia? Oh, belah ini no. Tak ada orang sehat. Tidak ada yang benci. Wajib apa dia? Mala yutasawwaru fil akli adamu. Okey, mustahil mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Jaiz ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Wujuduhu wa adamuhu. Itu takrif bagi wajib, takrif bagi wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Nah, tu takrif bagi wajib akal, mustahil akal dan harus pada akal. Yang pertama wajib akal, apa dia? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, barang yang tidak tergambar pada akal tiadanya. Nak kata tak ada, tambah sikit. Nah, tak terima pada akal, nak kata tak ada, dan bohong. Nah, hak mustahil pula, ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Nah, barang yang tak tergambar pada akal, nak kata adanya. Tak terima akal kita nak kata ada, benda mustahil. Tak terima nak kata ada, dan tak terima nak kata sungguh. Tak terima nak kata ada, dan tak terima nak kata sungguh. Itu mustahil. Harus pula ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Itu benda harus. Bila benda harus, akal kita boleh terima ada dan tiada. Kalau kata ada pun boleh terima, kalau kata tak ada pun boleh terima. Itu harus. Dengar? Itu dah. Maka iaitu bahawa barang yang tiada tasawur pada akal adamnya, yakni tiadanya, dan barang yang tiada tasawur pada akal bohongnya. Tak terima nak kata tak ada, dan tak terima nak kata bohong. Itu wajib. Maka tiada dapat dikata wajib syarak. Tak boleh nak kata wajib syarak, hanya wajib akal. Kalau kita kata kudrat itu wajib syarak pada Allah, jadi lagu mana? Jadi ada satu tekanan pada Allah Ta'ala.
Wajib Tuhan bersifat dengan sifat kudrat. Makna kalau Tuhan tak bersifat kudrat, dosa. Neraka lah Tuhan. Lagu tu kan? Sebab tu tadi pakai hukum syarak. Maka wajib sifat kudrat pada Allah ni panggil wajib akal, bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak, jadi mana? Kalau Tuhan bersifat dengan kudrat, dapat pahala. Kalau Tuhan tak bersifat dengan kudrat, berdosa, maka diseksa akan dia. Boleh kau nak kata Tuhan lagu tu? Tak boleh. Nah, sebab tu kita tak pakai hukum syarak pada ilmu usuluddin. Kita pakai hukum akal. Sebab tidak ada paksaan atas Allah. Tu dia. Pakai hukum syarak jam tu. Nah, Tuhan pun berdosa, Tuhan pun masuk neraka. Ambil. Allah. Tiada dapat dikatakan wajib syar'i, iaitu apa wajib syar'i? Barang yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakan dia dan diseksakan orang yang meninggalkan dia. Kalau wajib syarak jadi tu, mana Tuhan pun berdosa juga kalau tak ada kudrat. Dan Tuhan bila ada sifat kudrat dapat pahala. Lagu tu kan? Dak. Maka tiada tasawur. Tiada digambarkan, tidak tergambar datang wajib syarak itu bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan kita. Tidak tergambar kata datangnya wajib syarak pada Tuhan. Dan hanya dobit di bawah tu. Dan hanya wajib syarak itu. Dan hanya wajib syarak itu bagi segala mukallaf jua. Dan hanya hukum syarak itu bagi segala mukallaf jua. Hak 5 tu untuk mukallaf. Mana? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Hak tu bagi manusia, bagi mukallaf, bukan bagi Allah. Baik. Maka wajib akal itu bagi zat Tuhan kita. Wajib akal tu bagi zat Tuhan kita. Wajib syarak bagi segala mukallaf. Beza kan? Wajib akal bagi Allah, wajib syarak bagi mukallaf. Baik. Ataupun jadi wajib akal itu kita kata bicara pada zat Tuhan kita, atau bicara juga pada setengah tempat kepada Rasul, segala Rasul. Hak segala Rasul setengah daripadanya ada juga wajib akal. Mana? Seperti sifat yang wajib bagi Rasul. Dah itu masuk bab i'tiqad. Wajib kita i'tiqad bahawa Rasul itu bersifat dengan 4 sifat. Bersifat dengan 4 sifat. 4 sifat mana? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa jangan main lah awak nak mengaji. No. Jangan kacau orang. Dicuek kawan tu, cuek kawan ni jangan. Jaga hormat majlis ilmu. Jangan gurau. Dengar perhati sekali lagi ustaz tanya bergagau. Nak jawab tak boleh. Benda ni melibatkan akidah, bukan benda main-main.
Benda akidah, silap akidah, tak ada. Habis. Silap akidah neraka. Tak ada apa. Lepas tu mengaji, jangan main. Jangan. Nah. Don't play nah. Jangan main-main. In your class. Boleh. Bagi perhatian. Ustaz bukan ulang benda sama. Nah. Bila kat tangan kita bergerak sana sini, telinga kita pun dia ikut sekali. Dia bagi tumpuan hal kita duk main tu. Baik. Maknanya setengah daripada hukum akal tadi nak guna juga pada bab mengenal Rasul. Wajib kita i'tikad, wajib bagi segala Rasul itu bersifat dengan sidik. Wajib kita i'tikad. I'tikad tu hukum apa? Hukum akal. Wajib kita beriman. Kata Rasul itu bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu wajib kita i'tikad. Dan wajib kita i'tikad juga mustahil Rasul itu dusta, mustahil Rasul itu khianat, mustahil Rasul itu sembunyikan hukum, mustahil Rasul itu bodoh. Guna tak? Guna. Dan wajib i'tikad pula harus bagi segala Rasul itu bersifat dengan segala sifat manusia yang tidak membawa kepada tercacatnya martabat kerasulan mereka itu. Itu nak guna juga hukum akal pada bab Rasul. Dan Rasul itu dua lah. Yang pertama terlibat dengan hukum akal, yang kedua terlibat dengan hukum syara'. Hukum adat terlibat juga. Sebab apa? Sebab walaupun dia Rasul, dia juga manusia. Bila dia manusia, mukallaf dah. Mukallaf dah. Rasul wajib dah semayang. Wajib dah Rasul semayang? Wajib. Puasa? Wajib. Zakat? Wajib. Sebab apa? Sebab dia mukallaf. Tu bercara pasal hukum syara'. Hak tadi bercara pasal hukum akal. Kita nak i'tikad Rasul itu guna hukum akal. Atas Rasul sendiri ada hukum syara'. Rasul pun wajib semayang. Rasul pun wajib puasa. Wajib syara' dah tu. Haram dah Rasul minum arak. Haram. Sebab apa? Rasul juga mukallaf. Haram dah Rasul curi? Haram. Sama lah. Itu nisbah kepada mereka itu mukallaf. Lepas tu dia pun curi dah? Dah. Dah semua. Rasul tidak pernah terlibat dengan maksiat. Sebab apa tak terlibat? Kerana dia amanah. Kerana amanah. Tu. Lagi pula dia maksum. Dijaga oleh Allah Ta'ala daripada berlaku pada mereka itu maksiat, dosa besar maupun kecil. Dan dijaga juga daripada melakukan makruh. Bukan setakat makruh, khilaful aula.
khilaful aula, tak sampai tangga makruh pun, tapi tidak utama. Tidak utama. Mana Nabi buat semua benda utama dan benda wajib, benda sunat. Benda tak utama Nabi tak buat. Makruh tidak, haram tidak. Itu dia. Nah, khilaful aula pun Nabi tak buat. Betul dapat kata tu Nabi kencing tu, berdiri sekali tu, itu kerana nak mengajar bahawasanya kencing berdiri itu tidak haram tetapi makruh. Nak mengajar, maka Nabi buat itu wajib. Wajib kerana nak mengajar. Sekali itu lah. Kerana nak mengajar, nak memberitahu bahawasanya kencing berdiri seperti ini tidak haram. Tapi hukum dia makruh. Itu sahaja. Baik-baik. Dan wajib syar'i itu tertentu bagi tiap-tiap mukallaf. Nah, tertentu bagi tiap-tiap mukallaf. Maka Nabi mukallaf dah, mukallaf juga. Kita mukallaf juga. Jadi kena hukum syarak ni. Nah, sebab hukum syarak tertentu bagi tiap-tiap mukallaf, tidak pada Allah. Nah, tidak pada Allah, kerana Allah bukan mukallaf. Baik. Baik, maka kata dia, maka faraq, yakni perbezaan. Bahasa Arab tu faraq tu mana farqun. Farqun tu mana perbezaan. Maka faraq yakni perbezaan antara dua itu, antara hukum akal dengan hukum syarak tu, maka wajib akli itu dijar kemudian daripada yajibu. Rasa apa baca tu? Awak duk rasa duk pada tadi lagi duk rasa bukan baca tu. Tak ada orang tengok. Sebelah setengah boleh? Sengap. Bunyi sebelah setengah tu sengap. La ilaha illallah. Bila sampai sini baru jelas. Masa tulis dah baru ni. Tulis dah kan? Maka wajib akal itu dijarkan kemudian daripada yajibu. Dijar dengan lam. Boleh tulis dah baru ni. Cek oi. Dua kali baca. Apa tak tengok tanda kedua bawah tu? Ada tanda tak? Siapa tengok apa? Apa masak? Apa medah apa masak? Kena ke apa? Dia kata jom tu apa ustaz baca balik, aku tak mengaji pun ni. Kena. Orang lain duk tengok-tengok dah. Tak ada siapa kata apa. Allah. Wajib akal itu dijar akan dia dan kemudian daripada yajib itu dengan lam atau dengan fi. Seperti katanya wa yajibu lahu. Atau dikatanya wa yajibu fi haqqihi. Dan wajib syarak itu dijarkan kemudian daripadanya
dengan ala. Bila ada lepas pada yajibu, ada kalimah ala, seperti dikatanya wa yajibu ala kulli mukallafin. Maka dengan kerana inilah berkata Syekh Sanusi, tu hak tempat nak ngaji. Betul enggak? Why you don't tell me? Tak apa lah no. Okey, kerana inilah berkata Syekh Sanusi. Dia kata apa? I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Tu ketahui olehmu sekalian mukallaf. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal itu tersimpan ia hukum akal atas 3 bahagi. Tersimpan ia atas 3 bahagi hukum akal. Mana 3 bahagi? Wujub. Kalau orang tanya hukum akal apa ni? Jangan dah abang wajib. Banyak orang cakap lagu tu. Tak tahulah, dia tahu dia cakap lagu tu dia pinjam ke dia memang tak tahu, wallahu alam. Hukum akal tu wajib mustahil harus. Dia cakap lagu tu sama ada dia buat majas ataupun dia memang tak tahu. Ada hukum akal sebenarnya hal lain. Wallahu alam. Ada orang cakap lagu ni dia tahu tapi dia sebut majas, pinjam. Ambil lafaz wajib, ambil lafaz mahkumun alaih. Tengok tu hukum akal hak sebenar apa dia? Wujub dan istihalah dan jawaz. Itu 3 tu. Tak lebih tak kurang. Itu makna yanhasiru. Tersimpan ia. Tersimpan mana apa? Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Hukum akal mesti 3. Tu. Baik. Fal wajibu. Baru masuk pada mahkumun alaih. Wajibu ni mahkumun alaih ni. Ni. Tarif dia ni. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dan kata dan berbaring dan kata orang hak main tak apa, dia nahu okey dah ni budak-budak ni. Dan kata dan berbaring dan okey. Sekali lagi, fal wajibu. Ni hak saya tulis tadi ni. Semua duduk situ. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli
adamu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Habis itu. Maka yang wajib itu, wajib apa? Wajib pada akal. Maka yang wajib itu wajib pada akal. Barang tu khabar dia. Ialah barang yang tiada dapat pada akal, adamnya, takdanya, atau bohongnya. Apa makna wajib? Akal kita tak terima nak kata bohong. Akal kita tak terima nak kata tak ada. Bila tak terima nak kata tak ada, dia ada. Tak terima nak kata bohong, berarti dia sungguh. Tu kata barang yang tak terima pada akal nak kata tak ada. Bila tak terima nak kata tak ada, barang yang pasti ada. Bila kata barang tak terima bohong, barang pasti sungguh. Satu tambah sikit lah. Tambah sikit. Kalau tidak, dia macam bila kita bercara nanti dia tak lengkap. Ada, tak ada atau bohong. Tak terima nak kata tak ada dan tak terima nak kata bohong. Bila tak terima kata tak ada, benda tu ada. Bila tak terima nak kata bohong, benda tu sungguh. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh nak? Kita buat contoh. Ada Tuhan kita. Ada Tuhan kita. Terima tak? Nak kata Tuhan kita tu tak ada. Terima tak? Tak terima nak kata tak ada Tuhan. Bila tak terima nak kata tak ada, wajib ada. Nah, wajib Tuhan tu ada. Nah, dan tak terima nak kata bohong. Ada Tuhan tu tak terima nak kata bohong. Bila tak terima bohong, maka ada Allah Ta'ala itu sungguh. Berarti kita pun i'tikad. Ya, sungguh Allah Ta'ala itu ada. Tak sungguh nak kata tak ada. Tak sungguh. Tak sungguh tu mana nafi. Tak sungguh nak kata Allah Ta'ala itu tak ada. Ya, sungguh Allah Ta'ala itu sedia. Tak sungguh nak kata baharu. Ya, Allah itu kekal, baka. Tak terima nak kata binasa. Ya, sungguh Allah tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai baharu. Tak sungguh nak kata serupa dengan baharu. Ya, sungguh Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat dan tak berhajat pada yang menjadikan dia. Nah, tak sungguh nak kata Tuhan tu berhajat. Ya, sungguh Allah itu sah. Tak sungguh nak kata berbilang. Ya, sungguh Allah itu bersifat dengan kudrat. Tak sungguh nak kata lemah. Ya, sungguh Allah bersifat dengan iradat. Tak sungguh nak kata lalai. Ya, sungguh Allah Ta'ala
bersifat dengan ilmu. Tak sungguh nak kata jahil. Ya sungguh Allah bersifat dengan hayat. Tak sungguh nak kata mati. Ya sungguh Allah bersifat dengan sama. Tak sungguh nak kata tuli Allah. Ya sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Tak sungguh nak kata buta. Ya sungguh Allah bersifat dengan kalam. Tak sungguh nak kata bisu. Faham tak? Jakoh pada waktu tak faham lagi, tak tahu. Faham tak? Siapa dia lagi hak mengajak Jakoh Pak Usuluddin ni? Ada. Hak baling. Ustaz Zamri. Kenal Ustaz Zamri? Hak jangkuk punya. Cakap baling kan? Tak bisa dengar kan? Tuan-tuan boleh buka. Sedap dengar dia. Dia pukul pun sedap. Ustaz Zamri. Nah, lepas tu kalau nak mengaji Usuluddin seorang lagi, nak mengaji, nak mantap, nah, tulis Ustaz Junaidi. Junaidi ni Terengganu. Ustaz Junaidi. Boleh. Recommended. Recommended maknanya atau recommend lah mengaji. Sebab kita nak mengaji Usuluddin ni biar sampai ke akal. Nah, jangan kata sifat Tuhan, sifat ni dah senang gitu kan. No. Kita kena selam. Duduk Jakoh tu nak suruh faham tu. Bukan Jakoh marah. Sayang. Macam anak kita duduk panjat pokoknya. Hei! Turun! Kita benci dia kan? Sayang. Dia berkata dia kaidah itu nak habis saja. Nah, itu hanya sangkaan. Nah. Boleh tak? Contoh ya, jangan terkejut. Dah kita terkejut lah. Terkejut lah. Ustaz nak ni seorang derai. Tu nak habak contoh. Baik. Tu dia. Tengok budak-budak duk terjun sungai tu kan kita Jakoh ha? Jakoh bukan marah, bukan benci. Marahlah tapi sayang. No? Tu. Dan lain. Nah, Jakoh benci dengan Jakoh sayang lain. Anak-anak dia naik nyok, contoh lah nyok tinggi. Nah, naik sampai atas, Naik lagi. Naik lagi. Jangan turun. Naik. Kadang-kadang budak-budak dia kena cakap terbalik supaya dia faham. Kalau kita kata jangan naik, sekali lagi dia naik pula. Lah ni kita suruh. Naik sampai atas. Jangan turun lah. Duduk atas. Dia akan buat apa? Dia akan turun. Tapi kata jangan naik. Dengar. Dia kena terbalik. Tu dah. Habis maka kata dia, nah tu wajib. Dan yang mustahil tu apa dia? Barang yang tiada dapat pada akal, tak dapat
wujudnya. Nah, tak dapat dengan mana tak tergambar pada akal kita nak kata ada. Bila benda mustahil tak tergambar nak kata ada. Sebab apa tak tergambar nak kata ada? Kerana benda mustahil benda tak ada. Nah, tak terima pada akal nak kata wujud, nak kata ada, dan tak terima pada akal nak kata sungguh. Tambah sikit. Nah, bila sebut kata benda mustahil, benda tak ada lagi tak sungguh. Mustahil tu benda tak ada lagi tak sungguh, ataupun benda tak ada lagi bohong. Itu mustahil. Benda tak ada lagi bohong, maka kita kata barang yang tiada dapat pada akal nak kata ada. Tak terima nak kata ada. Bila tak terima nak kata ada, berarti benda tu tak ada. Tak terima nak kata sungguh, berarti benda tu bohong. Bagi masuk kuang akal. Dan yang harus pada akal tu, barang yang sah pada akal, sah mana akal kita boleh terima adanya dan tiadanya. Akal kita boleh terima adanya dan tiadanya. Tengok nombor 2 di luar. Duk tak mana? Qauluhu, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, maka iaitu jaizun. Jaiz. Apa jaiz? Harus. Sungguhnya telah kait oleh musannif. Musannif ada kait rahimahullah akan sah dengan akal pada pihak jaiz. Nah, dia kait kata sah pada akal. Itu dia kait tu. Sah pada akal. Nah, dengan akal pada pihak jaiz, pada pihak harusnya, sekira-kira berkata musannif, wal jaizu ma yasihhu. Lepas tu dia kait dengan fil akli. Nah, yasihu fil akli. Kalau dia kata yasihu wujuduhu wa adamuhu, lain tak? Ni dia kait yasihu fil akli. Sah pada akal, boleh terima pada akal. Nah, sebab apa dia buat lagu tu? Yasihu fil akli, supaya masuk padanya seumpama harus. Nah, harus diazab pada hak orang yang mutia. Supaya kita akan faham, harus saja Allah Ta'ala nak seksakan, nak azab orang yang mutia, orang yang berbuat taat. Nak masuk hak tu sama. Nah, sebab tu kata harus pada akal. Nak bagi masuk, bagi kita faham, boleh dah Allah Ta'ala nak seksa orang buat amal baik? Boleh dah? Boleh. Di segi keharusan. Tapi Tuhan buat tak? Seksa orang buat taat? Tak buat. Pasal apa tak buat? Harus kan? Boleh dah Tuhan nak buat? Boleh. Pasal apa Tuhan tak buat? Janjinya. Kan Tuhan janji, orang buat baik dibalas baik. Dan kita faham Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak sekali-kali menyalahi janjinya. Nampak tak? Allah Ta'ala sekali-kali tidak menyalahi janjinya. Tapi kalau dia nak buat, boleh tak? Boleh. Boleh nisbah kepada harus. Benda tu harus. Tapi Tuhan tak buat. Pasal apa Tuhan tak buat? Kerana janji dia.
Janji kepada benda baik tak boleh ingkar. Janji kepada benda seksa boleh ingkar. Mana boleh sebalik. Tuhan janji orang buat dosa besar akan dimasukkan dalam neraka. Boleh tak Tuhan nak ampun dia dan dia bawa masuk dalam syurga? Boleh. Tak ada masalah. Bukan janji masuk neraka ke? Pasal apa syurga? Rahmat Allah amat luas. Keampunan Allah amat luas. Tuhan nak ampun. Macam orang kena penjara, kita ampunkan dia supaya dia boleh tubik. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak ambil orang baik di dalam penjara, kita tak bolehlah terikat Tuhan. Contoh kata Tuhan, orang yang baik Tuhan pun neraka, orang jahat Tuhan pun syurga. Tilik kepada harus boleh tak? Boleh. Tetapi kita tafsir lagi-lagi. Kalaulah hak baik nak bubuh neraka, pada hukum akal boleh. Tetapi sekiranya kita tilik pada janji-janji Allah, maka Tuhan tidak menyalahi janji kebaikan dia. Dia tak bubuh orang baik dalam neraka dia, sebab dia pernah berjanji. Dan mengingkari janji baik itu zalim. Mengingkari janji baik itu zalim. Kalau Tuhan mengingkar janji baik dia tadi, hak baik orang Tuhan masuk syurga digibur neraka, zalim dah? Zalim lah. Tapi kalau Tuhan ingkar janji dia, dia kata orang yang buat dosa dia nak buh neraka, patut dia ingkar. Dia tak buh neraka, dia pergi buh syurga, dia ampun segala dosa. Zalim dah? Rahmat dia. Tak zalim dah, kita bagus ya. Sebab tu menyalahi pada mengeluarkan orang sepatut masuk neraka bawa masuk syurga, itu rahmat. Dan orang yang masuk syurga kita gibuh neraka, itu zalim. Betul tak? Boleh faham ke tak? Boleh faham tak? Kalau tilik kepada diri mungkin tu memang harus lah, dua-dua harus. Nak pun neraka, orang taat pun neraka, boleh. Tak ada apa di segi keharusan. Sebab orang tu pun mungkin, surga neraka tu pun mungkin. Dan Allah Ta'ala kuasa dengan kudrat dia akan segala mungkin. Betul tak? Dia boleh buat, tak ada apa. Tapi janji. Sangkut tentu. Dia tersangkut dan janji. Baik, habis. Tengok lagi. Macam mana dah tersilap, Maka bahawasanya akal itu yang menghukum. Tengok, akal itu yang menghukum dengan sah wujud azab. Boleh kalau nak berlaku azab pada orang yang taat pun. Dan adabnya nak kata tak azab pun sah juga. Nah, pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maknanya bahwasanya jikalau jatuh tiap-tiap daripada keduanya, nah, mana orang yang taat dan juga apa dia tadi, jatuh, jikalau jatuh tiap-tiap daripada keduanya, tiada lazim daripada wukuknya itu kurang pada Allah Ta'ala. Baik, kalau kita kata Allah Ta'ala, kalau kata berlaku kedua-duanya, Tuhan ambil orang taat bubuh dalam neraka, berlaku kekurangan tak pada Allah? Orang taat bubuh neraka, kekurangan tak? Kekurangan tak pada hak Allah Ta'ala? Orang baik bubuh neraka kalau tanpa janji tak ada masalah, tak kurang. Tapi kalau sudah janji, kurang. Dan memasukkan orang yang maksiat
ke dalam syurga. Tak usah kira janji. Boleh. Kira janji pun boleh. Sebab rahmat. Tu dia. Tu dia. Tiada lazim daripada wukuknya, jatuhnya itu berlaku. Wukuk dengan berlakunya itu kurang pada hak Allah Ta'ala. Dan tiada muhal, tidak mustahil pada Allah Ta'ala sekali-kali. Tak ada masalah. Tak mustahil pun. Nah, tapi hak ada janji baik tadi, jadi berlaku kekurangan. Maka Tuhan kurang tak? Mustahil kurang atas Allah. Baik. Kalau hal kebaik tak apa. Nah, nak menzalim tak ada. Tuhan tak ada zalim. Tuhan sebut apa? Innallaha dah ada. Nanti Allah Ta'ala sebut apa tak? Innallaha laisa bizallamin lil ibad. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah buat zalim kepada hamba dia. Yang berlaku zalim tu hamba sendiri buat kezaliman pada diri dia, bukan Tuhan. Nah, dia ada cari pasal. Cari pasal itu nak. Dia bila cari pasal Tuhan buatlah hak munak. Hak munak apa? Nah, Tuhan buat bagi jadilah munak tu. Tapi nak kata Tuhan nak pergi paksa orang duduk dalam, Tuhan nak zalim orang, tak ada. Innallaha laisa bizallamin lil ibad. Tuhan tak pernah melakukan zalim pada hamba dia. Baik. Habis di situ kata Syekh Tilimsani, wallahu a'lam. Tak ada molek tak benar pula minggu depan nanyo. Apa nak boleh ulang kaji. Ulang kaji balik, ada hikmah tu. No? Berlaku semua tu ada hikmah. Saya tak apa tuan-tuan dalam ahli kitab. Ni pun tak tahu lagi berapa tahun dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadli wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril mustad'afina wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha ya karim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.